Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anak-anak, hari ini kita akan tengok tajuk 4.5 iaitu reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Bila kita cakap tentang reaksi ni, kita akan tengok reaksi, tindak balas, respon, action. Okey, apakah tindak balas daripada penduduk Sarawak? Ada dua, iaitu ada yang sokong positif, ada yang negatif. Ada yang tak terima kerajaan Sarawak diserahkan kepada British, ada yang terima. Okey, kita tengok yang tak terima dulu. Kenapa hampa tak terima di Sarawak? Okey. Kalau tengok dari segi negatif, anti penyerahan ini ada dua isi, dua subtopik dalam dia. Faktor kenapa mereka tak terima, dan yang kedua apa mereka buat. Kenapa, apa cara mereka menentang. Okey, yang pertama, kenapa mereka tak terima. Okey, ambil kata kunci ini, lembaga wasiat McBrien. Okey, lembaga wasiat McBrien. Okey, sebelum tu kita tengok dulu siapa yang berani menentang ni. Okey, antaranya seorang tokoh nama dia Datuk Petinggi Abang Haji Abdillah Dipah. Okey, buat ringkasan dia Dipah. Okey, antara sebab kenapa mereka menentang ni, yang pertama, lembaga. Okey, sebab apa? Mereka ataupun Wiener Brook ni tak mengikut Perlembagaan 1941. Okey, saya cerita sikit Perlembagaan 1941 ni, masa Charles Brooke, okey, orang pertama yang menjajah Sarawak ni, dia dah cipta dah Perlembagaan 1941. Dalam tu ada banyak prinsip lah, antara yang mengganggu ataupun yang membuatkan orang Sarawak menentang penyerahan Sarawak kepada British ialah ikut prinsip ke-8. Dalam prinsip ke-8 tu kata, okey, kerajaan Brooke ataupun pemerintah Brooke akan menyerahkan sendiri Sarawak ini kepada rakyat tempatan. Maknanya rakyat tempatan akan dapat peluang untuk merdeka daripada kerajaan Brooke. Ni masalahnya. Okey. Okey, kemudian penduduk Sarawak akan dibimbing oleh kerajaan Brooke untuk memerintah. Tapi bila Wiener Brook menyerahkan Sarawak kepada British, tanpa perbincangan daripada mana-mana pihak, telah melanggar prinsip ni, dan sekaligus habaq dekat kerajaan rakyat Sarawak, hampa tak layak untuk memerintah, menafikan hak mereka untuk mentadbir sendiri. Jadi Wiener Brook telah langgar Perlembagaan 1941, buatkan mereka marah. Okey. Yang kedua, wasiat. Siapa yang wasiat? Wasiat Charles Brooke. Okey, Charles Brooke dah kata dah penyerahan Perlembagaan 1941 lah. Jadi Wiener Brook menyerahkan Sarawak tanpa perbincangan dengan keturunan atau kerabat diraja dia yang berada di Sarawak, iaitu anak menakan dia, ingat tak? Anthony Brooke dan Tuan Muda Bertram Brooke. Okey, jadi rakyat Sarawak yang membuat anti penyerahan ni, okey, dia nak pulihkan balik keturunan kerabat diraja ni, okey, supaya kerabat diraja tu dapat memerintah balik Sarawak, supaya mereka dapat merdeka dengan mudah. Okey, itu wasiat. Wasiat siapa? Wasiat Charles Brooke. Jadi Wiener Brook tak ikut wasiat dia. Okey, yang ketiga, okey, McBrien. Apa masalah dengan McBrien? Ingat tak McBrien, di mana semasa dia dalam 4.3 sebelum 4.4 sebelum ni, McBrien dia setiausaha Wiener Brook dia yang pergi jumpa ketua-ketua tempatan minta tanda tangan. Okey, apa masalah dengan McBrien? McBrien dia buat pelbagai muslihat untuk mendapatkan persetujuan. Maksud dia, dia pergi jumpa ketua tempatan tu, dia pujuk, dia paksa, dia bagi rasuah. Asalkan hampa sign setuju, kami serahkan Sarawak kepada British. Okey, tak nak semua ketua tempatan setuju tanpa melibatkan rakyat Sarawak. Okey, jadi faktor mereka menentang penyerahan tersebut ada 3: lembaga wasiat McBrien. Lembaga wasiat McBrien. Settle.
Sekarang kita tengok pula subtopik kedua dalam 4.5 ini, cara mereka menentang. Saya buat cara mereka menentang ini 6 plus 1. Kenapa 6 plus 1? Sebab 6 ini cara mereka menentang secara berhemah lagi lah. Okay, mereka bagi lagi peluang kepada British. 1 ini secara kritikal, terdesak, paksaan, ganah. Okay, jadi 6 plus 1. Okay, yang pertama 6. Dalam 6 tu, apa yang mereka buat? Bersidang. Okay, bersidang ni maksud dia contoh senanglah, mesyuarat lah. Mereka panggil semua pertubuhan-pertubuhan, kita bincang. Okay, kita buat apa? Demonstrasi. Setiap 1 Julai, iaitu tarikh penyerahan Sarawak kepada British, kita akan buat demonstrasi anti penyerahan. Siapa yang duk panggil orang bersidang ni? Ada 2 orang yang utama, Johari Anang dan Syarkawi Osman. Pengerusi dia Johari Anang. Okey, dia nak buat apa bersidang? Buat demonstrasi setiap 1 Julai. Okey, jadi apa antara pertubuhan yang join? Antaranya Pergerakan Pemuda Melayu, Barisan Pemuda Sarawak. Okey, cukup. Itu bersidang. Okey, yang kedua mereka buat demonstrasi. Apa itu demonstrasi? Macam beratung panjang-panjang sambil bawa spanduk, kami nak ni slogan dia. Okey, contohlah. Okey, jadi demonstrasi yang pertama yang telah dilakukan oleh rakyat Sarawak pada 30 Oktober 1946. 3 bulan selepas penyerahan Sarawak kepada British. 30 Oktober 1946. Siapa dia punya ketua dia tu? Datuk Patinggi Abang Haji Abdullah Dipah. Dia ketua demonstrasi yang pertama. Apa yang dia buat semasa demonstrasi pertama ni? Okey, semasa demonstrasi pertama, gubernur pertama dia sampai di Kuching, di Astana, iaitu Charles Arden Clark. Itu gubernur pertama Sarawak. So masa dia mai, mereka buat demonstrasi, undur apa semua. Apa mereka kata? Mereka sambil mereka jalan, sambil mereka buat slogan mereka. Antaranya, leburkan kolonial. Okey, cukup. Itu demonstrasi. Okey, yang ketiga, letak jawatan. Letak jawatan. Okey, jadi siapa yang tak sokong penyerahan Sarawak kepada British ni, kebanyakannya ialah orang yang kerja dengan kerajaan. Pegawai perkhidmatan awam kebanyakannya cikgu. Okey, jadi British tengok, ramai yang kerja dengan perkhidmatan awam ni, lepas tu dia buat perangai pula. So, dia buat undang-undang. Undang-undang, siapa yang buat yang melarang, okey, siapa yang buat demonstrasi, siapa yang join dengan anti penyerahan ni, kami akan kenakan tindakan. Jadi apa yang kaki tangan awam buat? Dengar undang-undang ni, ramai letak jawatan. Antaranya 409 orang kaki tangan kerajaan letak jawatan. Kebanyakannya cikgu, ahli bomba, kastam. Okey, ingat 3 tu cukup. So letak jawatan. Okey, yang keempat, wanita. Okey, wanita siapa yang membantu golongan anti penyerahan. Antaranya, okey, cikgu buat 2 sudahlah perempuan kan. Cikgu Lily Edwin, okey, dan cikgu Ajibah. Okey, Ajibah Abul. Okey, Cikgu Lily buat apa? Dia pergi ke rumah-rumah panjang, dia buat kempen kesedaran. Dia korbankan masa dan tenaga dia. Hari-hari pergi rumah ni, sedaklah bahawa kita telah dijajah oleh British, sedaklah kan. Yang kedua, Cikgu Ajibah, dia jadi ketua kaum wanita, bergabung tenaga, okey, usaha memperjuangkan kemerdekaan Sarawak. So, Cikgu Lily dan Cikgu Ajibah. Okey, yang kelima, gunakan medium surat khabar. Paper. Okey, paper apa? Utusan Sarawak. Okey, dalam utusan Sarawak ni mereka sampaikanlah kritikan terhadap penjajah British, apa sajalah untuk menentang penyerahan Sarawak kepada British. Antaranya, okey, dia keluarkan satu artikel yang bertajuk Kerajaan British Menipu Rakyat. Dalam tu kerajaan British menipu rakyat, mereka marahlah, mereka kritik British sekat Anthony Brooke nak masuk Sarawak. Bayangkan sebelum ni Anthony Brooke, kalau kerabat diraja Brooke dah menjajah, dah memerintah Sarawak, okay, tiba-tiba Anthony Brooke nak masuk Sarawak, tak boleh. So dia keluarkan artikel ni, Kerajaan British Menipu Rakyat. Okey, nampak? Itu usaha mereka untuk menentang penjarahan British. Yang keenam, okey, yang keenam, ni 6 plus 1, okey, mereka hantar surat je, okey, surat bantah. Antaranya siapa yang hantar surat bantah? Pergerakan Pemuda Melayu. Okey, hantar surat kepada siapa? British.
menyatakan bantahan mereka terhadap penyerahan Sarawak. Itu yang pertama. Yang kedua, BPS. Tadi ada persatuan BPS kan. Okey, hantar referendum mansuhkan penyerahan Sarawak. Cukup. Yang ketiga, Anthony Brooke. Anthony Brooke pun buat bantahan juga. Dia bawa kes penyerahan Sarawak ini ke mahkamah. Mahkamah mana? Mahkamah macam-macam mahkamah. Last sekali di bawah Mahkamah Tinggi Brunei. Tapi semua rayuan dia ditolak. Okay, itu bantahan. Okay. 6 plus 1. 1 ini yang terakhir. Okay, kenapa yang terakhir saya letakkan 1 berasingan? Sebab apa? Mereka buat tindakan secara ganas. Okey, yang membuatkan British kembali ganas kepada rakyat di Sarawak. Okey, menubuhkan rukun 13. Rukun 13. Okey, rukun 13 ni dia buat gerakan secara sulit dalam pergerakan pemuda Melayu. Okey, tadi ada persatuan kan, pergerakan pemuda Melayu. Dalam tu ada lagi sulit. Sulit ni buat apa? Mereka bincang, mereka nak hapuskan pegawai tinggi di British, terutama di mana? Di Sibu. Okey, cukup. Okey, itu rukun 13. Jadi, apa yang mereka buat? Tercetuslah satu peristiwa yang membuatkan British pun bertindak ganas terhadap rakyat Sarawak. Okey, apa dia? Peristiwa Sungkit Berdarah. Salah seorang ahli rukun 13, Rosely Dobbie. Okey, pernah dengar tak Rosely Dobbie? Okey, dia yang beri tikam seorang pegawai tinggi British di Sibu, iaitu Duncan Stewart. Okey, dia pergi tikam, tak mati lagi. Seminggu lepas tu baru Duncan Stewart mati. So bila Duncan Stewart mati, British kata, okey lah ni tak ada main-main lah. Mereka dah tindak ganas, kita pun ganas balik. Mereka pergi, British tutup semua persatuan-persatuan yang ada. Siapa nampak persatuan menentang, kami buang semua. Okey, so mereka ambil pemimpin-pemimpin dalam parti pergerak dalam rukun 13 tadi. Okey, Rosely Dobbie, Morshidi Siddiq, Awang Ramli, Bujang Suntung, semua hukum gantung. Okey, ahli-ahli kumpulan rukun 13 yang lain kena penjara. Sampailah Anthony Brooke kata, tolonglah Anthony Brooke pergi merayu kat rakyat Sarawak. Sudahlah, tak payahlah kita serang mereka lagi. Okey, senyaplah kita. Okey, jadi terkuburlah terkuburlah mereka di situ. Tapi walau bagaimanapun, gerakan daripada rukun 13 tadi memberi kesedaran dan membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk Sarawak sehinggalah tertubuhnya parti politik di Sarawak. Itu di bahagian yang menentang, yang negatif. Okey, sekarang kita tengok pula yang menyokong. Ada juga yang menyokong. Okey, siapa yang menyokong? Okey, yang menyokong ni ada antaranya dua kumpulan lah. Datu Bandar Abang Haji Mustafa dan Datu Amar Abang Haji Sulaiman. Okey, senang je. 3 faktor kenapa mereka sokong. Maju kerja. Ingat, maju kerja. Maju kerja. Okey. Jadi mereka yang menyokong berpendapat, okey, bila British mai, dia dapat memajukan negeri Sarawak. Sebab apa? Lepas perang, mereka banyak berlaku kemusnahan. Jadi bila British mai, British dapat memajukan dari segi pelbagai aspek. Politik, hubungan, perdagangan, pertanian, kesihatan. Dan taraf hidup rakyat Sarawak pun insya-Allah meningkat. So dapat memajukan negeri. Yang kedua, maju apa? Penduduk tempatan. Dia pertubuhkan apa? Yang Malay Association, Malay untuk orang Melayu. Supaya orang Melayu maju dari segi ekonomi dan sosial. Okey, dia berfokus kat mana? Pelajaran, agama dan sukan. Cukup. So dapat maju negeri, maju penduduk tempatan. Yang ketiga, beri peluang kerja. Kerja dekat siapa? Bila kita berada di bawah British, British akan bagi kerja pada kita. Itulah pemikiran mereka. Antaranya golongan-golongan intelektual lah, golongan pandai ni lah akan dapat isi jawatan tinggi dalam kerajaan Sarawak. Contoh, peguam, doktor, engineer. Okay. Jadi, bila dapat isi di peringkat tinggi jawatan-jawatan dalam kerajaan Sarawak ni, so kita dapatlah pengalaman untuk Sarawak, kerajaan British akan memberi taraf kerajaan sendiri kepada kita.
Itu sahaja yang berlaku di Sarawak. 4.4 dan 4.5. 4.4 peristiwa penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. 4.5 reaksi. Okey, kita tengok semula reaksi ada dua, iaitu yang menyokong dan yang menentang. Kalau menentang ada dua, kenapa menentang, cara menentang. Okey, kalau kenapa menentang, okey, ada 3 lembaga wasiat Mac Brian. Kalau cara menentang pula 6+1. Okey, kemudian kita tengok yang menyokong pula ada 3 sahaja faktor-faktor dia. Maju kerja. Okey, itu saja untuk Sarawak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.